Hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Farah, Cikgu Pendidikan Khas dari Ipoh Perak. Hari ini nak share something, nak share berkenaan kesediaan anak autism pergi ke sekolah. Okey, kenapa tajuk hari ini saya nak share? Sebabnya memandangkan kita dah cuti sekolah sehingga hujung tahun dan tahun depan baru naik sekolah. Saya rasa sharing saya ni sesuai untuk parents-parents yang tahun depan ada anak nak masuk sekolah, sama ada sekolah PPKI ataupun pra PPKI, ataupun mungkin inklusif di aliran perdana, khas buat parent-parent autism. Okay, saya nak share sikit. Saya juga ada seorang anak autism berumur 8 tahun dan belajar di PPKI juga. Masih belum boleh bercakap dan boleh dikategorikan sebagai autism tahap 3. Okey. So, first day school. First day school ni memang parent pun risau lah kan. Biasanya dan parent akan selalu tanya soalan ni dekat cikgu-cikgu. Cikgu, anak saya okey tak hari ni? Okey tu sebenarnya merangkumi ni. Cikgu, anak saya mau duduk diam tak? Cikgu, anak saya hari ni tantrum tak? Cikgu, anak saya menangis tak? Cikgu, anak saya boleh duduk ke buat kerja? Cikgu, anak saya ada bercakap ke, menjerit ke, ataupun respon apa-apa ke? Itu sebenarnya. Especially lagi satu. Cikgu, anak saya makan tak kat sekolah? Dia merangkumi semua perkara tu. Kalau ada cikgu-cikgu baru, cikgu-cikgu PPKI yang baru, mungkin tak faham lagi. Itulah sebenarnya soalan anak saya okey ke tak. Sebenarnya saya dulu pun, masa anak saya hantar dia di tadika biasa dulu pun, saya tanya soalan yang sama juga. Saya tanya, cikgu, anak saya okey tak? Bila saya hantar ke pra PPKI, pun saya tanya soalan yang sama. Anak saya okey tak hari ni, cikgu? Dan bila hantar di sekolah PPKI masa darjah 1, pun soalan yang sama. Dan kenapa saya tanya soalan yang sama pada 3 tempat yang berbeza? Isu utamanya adalah anak autism ni, dia ada masalah, ataupun bukanlah kata masalah kan, dia memang ada rasa tak selamat di tempat baru, rasa insecurity di tempat baru, insecure di tempat baru. Kenapa saya spesifikkan kepada anak autism? Sebabnya kalau anak-anak murid lain yang anak-anak ADHD, GDD, Down syndrome, cerebral palsy ataupun intellectual impairment, dia tak ada masalah ni sangat. Dia tak ada masalah rasa kurang selamat di tempat baru tu, dia tak ada masalah sangat. Cuma adalah certain case tu adalah kan. Tapi biasanya hari pertama sekolah aje. Hari-hari berikutnya okey. Tapi special case untuk anak-anak autism ni, dia ambil masa dia nak dia rasa selamat di dalam kelas, rasa selamat di sekolah tu, ataupun dia rasa selesa. Dia ambil masa. Ada tu kadang seminggu okey dah. Ada tu sebulan, 2 bulan baru okey, baru boleh menerima cikgu-cikgu yang ada kat sekolah dia. Ada tu setahun baru okey. Ada tu 3 tahun baru okey. Itu memang ada kes anak murid saya. Tahun ketiga baru dia okey. Barulah dia menerima kami-kami ni. Okey, macam mana kita nak tahu anak-anak autism ni dia rasa tak selamat, tak selesa di tempat baru? Salah satu contohnya lah kan, macam anak murid saya, dia langsung tak bagi respon. Dia macam kerah je kan, diam je kan. Kita tanya ataupun suruh dia buat aktiviti, dia kerah. Even kita pegang tangan dia untuk mewarna ataupun menulis pun, dia langsung tak bergerak. Dia memang macam refuse lah. Dia macam mewujudkan barrier antara dia dengan kita. Itu salah satunya lah. Dia rasa tak secure, dia rasa tak selamat, tak selesa, dan dia tak nak duduk di sekolah sebenarnya. Dia rasa macam sekolah tu tempat yang dia tak boleh terima lagi. Okey. Dan ada juga cara, salah satu cara lain pula, dia macam mana kita baru panggil nama dia, dia dah mengamuk. Baru panggil nama, belum lagi kita suruh dia buat kerja. Dia baru je kita panggil nama dia, dia dah hantuk kat meja, kepala dia kat meja, ataupun dia menjerit-jerit. Itu maksudnya dia belum boleh menerima kita. Dia belum boleh menerima cikgu-cikgu dia ni lagi kan. Ambil masa sebenarnya, memang ambil masa.
macam mana nak mengatasi masalah ni, masalah insecurity ni bagi anak-anak autism, especially yang baru masuk sekolah ni ataupun baru pindah sekolah ke kan. Senang aja. Hantarlah sekolah anak hari-hari. Tu je. Saya mohon pada parents semua, hantarlah anak sekolah hari-hari. Kecuali kalau ada sesi terapi ke kan, appointment doktor tu tak dapat dielakkan. Even sesi terapi tu pun ada kelas-kelas bagi dia. Dan kalau boleh, jangan kita rasa anak kita tak suka pergi sekolah ke, dia menunjukkan sikap negatif ke bila pergi sekolah. Sebenarnya dia rasa tak selamat, dia rasa tak selesa kat sekolah tu lagi. Itu tempat baru bagi dia. Jadi kita kena hantar dia hari-hari. Bagi dia biasa dengan keadaan sekolah, bagi dia biasa dengan keadaan kelas dia, bagi dia biasa dengan kawan-kawan dia dan cikgu-cikgu dia, dengan kakak-kakak PPM. Itu sebenarnya. Bila dia dah rasa selesa, dia akan terima sekolah tu secara naturally. Walaupun dia ambil masa 3 tahun. It's okay. No problem. Parents jangan risau sangat. Dan lagi satu, dia punya respon tak ada eye contact. Even dengan parents ataupun ahli keluarga, dia ada eye contact sebenarnya. Tapi dengan orang baru, dia tak ada eye contact. Maksudnya dia belum selesa dengan kita. Dan kita pun tahu anak-anak autism ni sesuatu benda dia nak mencapai atau menerima, dia akan ambil masa yang agak lama. Ada certain cepat, ada certain lambat kan. Jadi biasalah kan, cikgu pun kena sabar, apatah lagi parents. Parents pun lagi memahami sebab dah bela anak, dah jaga anak dari dia anak autism daripada kecil sampai dia masuk sekolah. Kita pun tahu milestone dia, berapa lama dia ambil masa untuk boleh gosok gigi kan. Macam itulah juga di sekolah. Sekolah pun dia akan ambil masa untuk dia boleh mewarna ataupun menulis ataupun menerima cikgu dan PPM ataupun kawan-kawannya. Macam itulah juga, sama juga. Sebab insecurity terhadap tempat baru dan di sekelilingi dengan orang yang baru. Okay, the next issue adalah rutin berubah. Kita pun tahu anak-anak autism memang dia ada rutin dia sendiri kan. Bangun pagi agaknya kena susun car dulu kan, ataupun kena susun Lego dulu baru boleh makan, ataupun kena tengok YouTube dulu baru boleh makan. Dia kan ada rutin dia kan. Anak yang tak pernah pergi sekolah kan, langsung tak pernah pergi sekolah. Memang rutin tu memang akan memberi masalah bila dia naik sekolah sebenarnya. Jadi saya mohon sangat kepada parents-parents di luar sana, sebelum anak masuk sekolah tahun depan, mulai sekarang ni, ajak anak rutin baru. Rutin untuk pergi sekolah. Rutin dia apa? Bangun awal, pergi mandi, gosok gigi. Kita ajar rutin tu, dia bukan berlengah-lengah. Maksudnya, lepas bangun mesti terus mandi. Mesti gosok gigi masa mandi. Lepas tu dah mandi terus pakai baju. Kalau boleh nak ajar anak breakfast dulu, ajar anak makan sikit sebelum pergi sekolah. Jadi perut dia tak kosong kan. Macam tu. Ajar rutin baru untuk pergi sekolah. Jadi bila dia tahun depan dia nak naik sekolah, dia dah biasa bangun pagi tu, mudahlah sikit bagi ibu bapa. Tak adalah datang sekolah lambat kan. Itu pun tak nak dia macam tantrum pagi-pagi, kita pun stres juga kan. Tambah kalau yang ibu bapa yang bekerja. Jadinya mulai sekarang ajarlah anak-anak bangun awal. Saya tahu ada juga anak-anak yang bermasalah untuk tidur, masalah tidur. Ada masalah tidur. Tak boleh tidur awal, tidur lambat sampai ke pagi kan. Saya tahu benda tu sebab kami pun ada anak murid yang macam tu juga. Dan suggestion saya adalah kalau dia tak tidur sehingga pagi tu, dia tak tidur tu, cuba bagi dia tidur siang tu lewat sikit kan, tengah hari ke pagi tu, cuba dia sengkam mata macam tu kan. Kalau dia mengamuk-ngamuk tu, bebel lah kat sikit-sikit aja. Itulah siapa suruh tak tidur malam. Saya selalu macam tu juga kan. Kadang-kadang murid saya bebel juga. Tapi lama-lama dia orang menerima je bebel saya tu kan. Macam saya ni mak-mak dema je kan. So macam kadang masuk juga dalam pelotak dema tu. Percayalah cakap saya. Walaupun kita bebel. Jadi orang faham. Okey. Lepas tu rutin tu lah. Saya mohon rutin tu buatkan rutin baru untuk pergi sekolah. Jadi sangat-sangat membantu sebenarnya nak pergi sekolah nanti. Jadi
Saya sangat tekankan buat mandi tu kan. Kalau anak macam tidur lambat, katalah tidur pukul 12, pukul 1 kan. Bila pagi tu, bagilah dia mandi, bagi dia segar. Macam bila dalam kelas, even pun dia ngantuk kan dalam kelas, tak apa. Mungkin pagi sebelum rehat tu dia dah buat kerja sikit. Jadi lepas rehat, cikgu akan bagi dia rehat, dia tidur. Tak ada masalah. Kami ni tak adalah kata kena straight belajar macam budak-budak aliran perdana tu. Tak le. Tapi bila dia dapat buat satu aktiviti sebelum rehat dan satu aktiviti sebelum rehat pun kan boleh cukup bersyukur dah, cukup seronok dah kan. Baru masuk sekolah kan, untuk first year, tak apalah. Kita pun chill-chill je, relax-relax kan, belajar pun dengan tenang, dengan stres-stres. Sebabnya biasanya dalam pendidikan khas, dia bukan teknik mengajar macam aliran perdana, kita cakap dekat papan putih, anak-anak dengar, memang takkan jadi apalah sebenarnya tu kan. Memang belajar tu one to one. Jadi kasihanilah cikgu-cikgu kan, kalau tak mandi tu, pagi tahan lagi, dah lepas rehat kat tengah hari tu, bau pun dia lain macam kan. Kasihanilah cikgu-cikgu yang nak mengandap anak-anak anda sekalian. Okey, rasanya itu saja saya nak share pasal itulah insecurity dengan rutin. Harap-harap dapat membantu parents-parents yang anak-anak yang baru nak masuk school tahun depan. So, see you next time. Bye.